buruk kan? Cantik. Saya dekat tempat pembuat pasu di mana tempat ni? Kasongan. Kasongan. Jogja. Tengok, unik tak? Dan diperbuat daripada kayu. Ni kayu semua ekspor ke Europe. Jom. Saya nak ini. Saya nak ini. Wow, cantiknya. Saya nak ini. Maaf, tengok. Saya terang excited tengok anak muda dia nak arkitek. Dia yang bawa saya dekat tempat mencari pasu. Betul-betul tempat membuat pasu yang diekspor ke Europe. Dan saya nak cari apa tahu? Tempat basuh tangan yang berukir. Saya tak cari yang patung lah. Memang sangat canggih walaupun saya pakai seluar tidur. Okay, I still confident. Nobody know me. Apa ini? Seng? Sabar. Yang sabar tu yang sabar. Oh, yang sabar. Yang sabar, Bu. Maksudnya saya nggak sabar. Ya, aku nggak sabar. Ini tempat cuci tangannya. Ya, itu kalau di sini namanya buat wudhu. Buat wudhu. Ya. Oh, tempat ambil sembahyang. Nah, ini nanti dikasih kayu tutup di sini. Nanti yang lepas. Okey. Nanti kita lihat di produksi di belakang, Bu. Cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Ini Kristina. Lawannya dia hias pasu. Kita tanya harga dia. Ya Allah, excitednya kat Malaysia susah cari benda-benda ni. Bila saya buat landscape nanti dekat rumah hutan, saya akan pastikan landscape saya tu pasu-pasunya yang tidak ada di Malaysia. Inilah hasil kerja saya meronda seluruh negara, tak kisahlah kat Vietnam ke, kat Thailand ke, dekat Indonesia ke. Asalkan benda tu unik, seni, saya akan beli. Tengok ni, lagi buruk sebenarnya pasu ni lagi cantik. Masya Allah, cantiknya. Orang nampak buruk tapi tengok saya hias nanti. Nampak je buruk. Jom lihat produksinya. Awalnya gini, Bu. Oh, asalnya seperti Asalnya itu. seperti ini. Terus nanti dicat tekstur kayak ini. Okey. Katanya ni adalah tanah merah. Kemudian dibentuk jadi tembikar macam ni. Kemudian untuk mengubah dia bentuk fizikal, ini dikasih apa? Kapur ya? Kasih cat kapur gitu. Berbagai jenis cat untuk merubah dia tekstur luaran. Nah, ini kan awalnya ini. Mau baju tanahnya mana, Pak? Di sana. Di belakang lagi, Bu. Saya Cek dapat. produksi tak? Cek muter lah. Nak tengok kat belakang. Datang. Hah? Sudah, ini siap kirim. Mau antar ke luar negara. Belanda biasanya. Oh, Belanda. Ni pasu ni nak dia antar ke katanya. Ya Allah, buruknya kalau kat Malaysia ni kita campak demam. Benaran ini. Kalau kat Malaysia orang fikir ini pasu usang punya hantu, tak mau orang beli. Tapi di Belanda dibeli. Jom kita tengok dia nak hantar ke satu pusat macam mana dia orang buat periuk tanah dan juga dia orang gunakan masak, dia orang akan hantar di seluruh Indonesia. Ni? Ini belum dihias atau di make up. Maksudnya mentahnya, tapi dijual juga macam ni. Biasa kalau jual macam ni kadang-kadang selalunya orang buat hiasan macam tu saja, tapi kalau kedai makan kita perhatikan mereka gunakan sebagai periuk dan dekorasi dekat kafe mereka. Jom, mana lagi? Sebenarnya apa yang ada dekat Bali, mereka mengambil dekat seluruh Indonesia. Macam inilah caranya. Kalau kita tahu sebenarnya beli barang kat Bali tu mahal. Sebab ambil lagi barang-barang tu sebenarnya ialah di kawasan daerah-daerah lain atau di bahagian Jawa yang luar daripada Bali. Bali sini ialah pusat pemasarannya. Nampak dia buat patung kat sini? Inilah yang saya maksudkan. Atap rumah saya diperbuat daripada tanah liat yang saya cari dekat hujung-hujung kampung. Nampak tak? Bila dia kena hujan panas, dia berlumut. Bila dia berlumut, dia makin cantik. Disebabkan di batu alam, dia dapat menyimpan haba dan menyesuaikan cuaca. Kalau cuaca panas, di dalam rumah terasa sejuk. Bila cuaca sejuk, di dalam rumah terasa suam. Itulah bezanya atap yang diperbuat secara tradisional di Indonesia yang bonda gunakan atap di rumah hutan ataupun di rumah sungai bonda.
Selepas diproses, pasu tadi akan direndam. Ini adalah tempat dia merendam supaya tak pecah. Okey, ini yang pecah ni dah consider reject lah ni. Kalau kita tengok yang dekat sini, semua yang buruk-buruk ni, yang kita nampak buruk, yang boleh dijadikan museum ni, ketawa dia. Yang kita anggap dia sampah-sampah macam, tak nak lah. Malah ini paling mahal. Saya tahu ni mahal sebab saya sering ke hotel mewah di Bali. Saya tahu. Bila saya tanya mana dia, wah harganya. Mentari. Kebetulan hari ni dia orang tak membakar pasu. Boleh nak tunjukkan di mana tempat membakar pasu-pasu tu sebelum dijemur. Kat sini ya? Dia masih pakai cara tradisional. Oh, masih cara tradisional. Bakarnya di mana ni? Bakarnya di sini. Dekat kawasan ni adalah kawasan pembakaran pasu tadi. Kalau kita tengok sebelah sana, nampak tak kayu api ni dah disiapkan? Ni kayu api. Atasnya untuk genting. Dekat sini pula, kat bawah ni, nampak tak? Ini kan batu bata kan? Dia buat jarang-jarang. Dekat bawah tu lah dia bakar kayu. Lepas tu waktu naik, pasu tu berada dekat sini, dikeringkan. Hebat kan kerja sini diorang? Jom. Ini yang dah siap, mentah. Diorang buat produksi dekat dalam. Ini yang sudah jadi, belum direndam lagi. Dia akan tunggu kering dalam beberapa waktu. Lepas tu nanti dah kering betul kan, diorang rendam kat dalam kuala tadi. Lepas tu kalau retak juga, itu reject. Kalau tak retak, baru dijual. Mengambil masa yang agak lama sebenarnya untuk sebiji pasu. Jom kita tengok kat dalam macam mana dia buat. Dalam 1 minggu proses, warnanya agak light brown. Tapi bila dah agak kering sikit, macam tu, ini dalam 1 bulan lebih. Jom kita tengok lagi cara proses. Nanti waktu buat ini dicampur sama pasir. Jadi ada keras. Nanti airnya digiling. Berapa umur kamu lelaki ganteng? Berapa? 34. Sudah berapa anak? 1. Berapa lama bikin ini? Belajar? Belajar. Kamu belajar dari umur berapa? Umur berapa ya? Kelas 1 SMP. 1 SMP 13 tahun. Umur 13. Sekarang 34. Dulu gimana? Dulu cuma kerja sambilan aja ya? Iya. Oh, sampai pintar. Ikutin teman. Ikutin teman. Iya. Umur dia daripada 13 tahun, sekarang berusia 34 tahun. Begitu mahir, menjadi tenaga mahir untuk membuat pasu yang paling terkenal di kawasan ini. Okey, bagaimana Pak? Diukur dulu Pak ya? Iya, benar. Diukur itu apa? Ini buat pengalus. Oh, kasih halus. Okey. Katanya, cuba kita tengok tanah liat ni. Ini adalah tanah liat yang betul-betul asli. Kemudian dicampur pasir sedikit untuk menjadikan dia berbentuk seperti ini. Dan digunakan alat pemutar untuk menjadikan kualitinya lebih halus. Sambal belacan, orang sini dia panggil sambal belacan ialah cobek. Dia orang tak menumbuk macam kita macam tu tau. Dia orang menumbuk macam ni ha. Okey. Gitu. Jadi bila mereka tumbuk macam ni kan, taklah mercik kat mata. Kita kalau menumbuk mercik mata. Namanya cobek. Jangan dicobek-cobek. Hatiku dirobek-robek. Gila apa? Kamu bisa nggak buat seperti piring yang ini atas sedikit, kemudian saya bisa letak bunga itu hidup di kawasan ini. Lagi bagus. Mangkok berarti. Sini kan kaki kan tetap Bu, tapi jenengan nanti nambahi ada mangkok di sini yang nantinya mau kasih tanaman. Jadi kan hijau. Gini ya Bu, seperti ini. Ibu buat piringnya yang lebar sedikit naik ke atas. Nanti akan direndam, dikasih kaki sedikit, direndam di dalam mangkok tadi. Pipanya ini diletak di sini nih, pipanya. Gini. Indah kan? Sekarang susah di kita tuh ini
Tapi itu jangan, nanti intinya kita coba dulu toh. Pasti kita coba dulu. Kalau mengembang gitu Indonesia kan pun giwak nih. kalah gede terus Pening tak, Pak? Kita pun pening. Lukis apa ni? Dia pun dah tak tahu nak lukis apa pun. Tahu. Sebab tu, apa yang saya cuba cakap, dalam kepala otak saya ni, nak dizahirkan susah. Benda seni adalah susah, lambat. Tapi masalah dengan saya ni ialah nak cepat. Betul Cik Izam? Ya. Cik Izam dah berpeluh dah. Ya, begitu. Yes, pintar kali. Lelaki ini pintar. Ya, ada pipe ya, Pak. Pipe. Kita pergi ke Surabaya ataupun Semarang ataupun ke Jogja, jangan lupa cari jambu hijau dia ataupun jambu merah. Sangat mahal harganya. Sangat manis tu pokoknya. Jambu airnya. Ya, jambu air kat sini mahal, sangat berharga. Sekilo bersamaan dengan kadang-kadang RM60,000. RM60,000 bersamaan dengan 9 ke 12 ringgit. Ha, ikut kualiti juga. Kalau boleh balik, saya pun nak bawa balik ni jambunya. Okay, macam biasa, Puan kalau jumpa pokok dia akan tanya. Kalau ada Aisyah, Aisyah jadi mangsa. Aisyah ni pokok Ya, apa? ni Sekarang pokok ni Kak G pula. Nak jawab je ni pokok apa? Ni pokok apa? Ha? Tengok muka je. Tengok muka dia dulu. Ini pokok avocado. Oh ya ke? Saya nak kirim dekat sini, bawa balik jambu air dan juga jambu air merah, jambu air hijau. Ni cili. Ini cili api yang sangat terkenal dekat Indonesia. Diorang makan macam tu je bila makan bakwan. Bakwan tu apa? Bakwan cok kodok. Jom saya tunjukkan satu lokasi lagi. Diorang buat mahkota untuk atap. Dekat Malaysia tak ada buat kan? Inilah kerja seni daripada orang Indonesia. Setiap negeri, contoh macam Bali, Jawa Barat, Jawa Selatan, Lombok, Madura, mereka semua ada keahlian masing-masing. Ini adalah hujung-hujung tanduk yang selalu menghias di rumah-rumah mereka. Susah nak buat ni. Ni baru jadi, sejuk lagi. Lembab. Setiap daerah dia memang diorang buat macam ni, tapi ukiran dia tak sama. Yang ini lebih halus, lebih susah. Ini rasanya. Jadi setanah dalam tapas, jadi baru ukirannya. Kamu bikin kue ya? Apa? Enak kali kue kamu itu. ini namanya kalau di Jogja kue gemblong. Kamu nipu saya. Saya tahu loh. Ini geblong. Jangan kue goblok udah. Tanah liat. Tanah liat. Ya. Dia akan masukkan ke dalam acuan. Acuan tu akan ditangkuh, dikeringkan. Ini dah beraculan ni kiri kanan. Sepasang baru jadi satu. Tanah liat. Ini dimakan enak enggak? Ya, kalau mau nggak apa-apa. Kalau mau enggak apa-apa. Ini dari mana, Bu? Saya orang Malaysia. Oh, ya bener kok. Logatnya kayak orang Malaysia. Kenapa? Saya seperti apa? Jakarta. Iya. Saya dulu Jakarta, tapi Jakarta nggak mau nerima saya, makanya saya jadi Malaysia. IC saya 2. Oh iya. Hello bos, saya mau minta lowongan kerja, ada nggak? Tahu dia cakap apa? Dia kata orang kat sini pun banyak kerja kat Malaysia. Saya boleh faham bahasa Indonesia banyak. Sebab masa umur saya 18 tahun, saya dah kawan orang Indonesia. Mereka ni rajin kerja. Tahu tak kenapa saya berjaya? Salah satunya sebab saya melihat diri saya adalah seorang musafir. Kalau orang Indonesia boleh berjaya merantau ke negara orang, kenapa saya orang Malaysia tidak mahu bekerja seakan-akan saya seorang perantau nak bawa balik kampung saya? Jadi kepada anak Malaysia, anak bangsa saya, bekerjalah sekuat mungkin. Cuba kita tengok kenapa bangsa Cina jadi kaya raya, sebab mereka tidak ada subsidi. So kita ni terlampau manja. Sudah? Jom kita tengok satu kreativiti orang Indonesia. Kita tengok daripada batu besar seperti itu, yang tu, dan dihaluskan seperti ini.
Jadi inilah batu-batu gunung berapi. Kita boleh tengok warna coklat, warna hitam. Yang mana batu inilah yang diukir. Kebanyakannya orang Buddha yang banyak beli sebab dia orang buat patung. Saya lah yang sebenarnya menjahanamkan dan mengambil semua batu-batu sungai, batu-batu alam dekat Indonesia. Bukan setakat batu sungai, tapi batu gunung berapi pun bonda beli. Ya, batu gunung berapi. Tapi ini kalau anda datang, anda berpeluang untuk mandi di dalam batu gunung berapi sebenar. Itu tujuan saya, supaya kita kadang-kadang nak pergi Indonesia susah. Dan bukan semua hotel bina kolam renang ataupun bina bathtub daripada gunung berapi. Jadi saya nak buat satu kelainan, mandi dekat dalam bathtub gunung berapi. Apa rasanya? Macam ni, konten di bathtub. Asli. Tapi yang saya buat dekat rumah hutan banyak ialah sinki dekat bilik mandi, terutama dekat rumah seni. Kecil-kecil je kan, akan datang sangat besar. Saya nak buat bathtub, jacuzzi di dalam batu gunung berapi. Bisa bikin? Bisa. Baca bisa pasti. Bisa, itu bisa. Nah, itu nanti kita akan kasih ukurannya tuh. Kita kasih ukuran, kita kasih bentuknya seperti apa. Saya tahu kerja-kerja ini mengambil masa yang sangat lama. Biasanya saya membuat perancangan untuk saya punya resort mengambil masa dalam 2 tahun. So bila saya selalu cerita-cerita kat Haji ke sini dah dekat siap dah tu. Jadi bukannya mudah nak buat ni. Saya kena merayang, cari bahan-bahan dia punya raw tu nak dapat dekat mana. Nampak tak? Yang putih-putih tu. Tu semua adalah perumahan dekat lereng-lereng gunung. Nampak sampai ke atas tu. Nampak ni? Ni apa ni? Best! Cantik gila! Seronoknya kit! Ini adalah gunung berapi yang aktif, yang baru je meletus minggu lepas. Nampak tu perumahan dia? Dia mula daripada bawah ni sampai atas. Mana dia orang buat rumah kat atas tu. Okey, walaupun hari dah malam, bonda tetap teruskan perjalanan dia untuk cari lampu. Dan location kedai ni terletak di pergunungan, di kaki pergunungan. So kedai dia agak sunyi dan penuh dengan lampu-lampu. 50,000 ringgit. RM50,000. Lampu yang ditempahkan ni harganya sebiji kereta Myvi full spec untuk satu. Kalau ikut ukurannya sini, kita nak pakai lampunya tu 48 pieces. Bukan. 48 yang kecil, yang dia orang besar. Yang kecil, yang besar sekali. Lampu gantung besar 4. Ya, kalau dalam ni macam ni. Nanti dari tile. Maksudnya yang pasang dekat atas ni tingginya tinggi betul. Sebab dia tak ada tiang tengah, dia sini. Dia kena dua dia. Harus dua. Harus dua.